Assalamualaikum. Hari tu nak share sikit pasal bukan share ilmu lah, belum ada pandai tu, tapi nak share yang supaya memberi kesedaran kepada diri pun, pada kita semua. Kerja-kerja kita tu bukan kaleng-kaleng juga sebenarnya. Orang madah kerja kita tu senang, cuma key in duduk depan komputer. Memang senang, tapi hakikatnya rupa-rupanya sakit kerja tu. Bila kami tahu, bila kami coba, ialah tadi sebab kita nak memastikan kita memelihara rekod tu dengan sebaik mungkin. Walaupun kita tahu hasilnya memang saya akan sempurna pun. Kami dah kerja hal-hal berkaitan dengan rekod statistik tu lama dah. Belum pernah kami dapat capai hasil yang betul-betul sempurna lah. Lebih-lebih lagi apabila kita ada sistem yang standard dipakai dengan segi sistem. Ada pun sistem kita itu yang diberi oleh kerajaan, tapi kita pun semua pakai. Ya, semua nak join. Itulah nasibnya kita polah lah sistem di kita pun. Sebelum tu kami nyimpan rekod, kami pakai database Microsoft Access. Tapi bila kami tangga balik, sebenarnya makin Microsoft Access tu susah, sebab di bahagian-bahagian pejabat-pejabat cawangan kebanyakan si ada berisi Microsoft Access. So bila si ada berisi Microsoft Access, macam ni kami nak sharekan sistemnya kepada bahagian. Last hanya kami pun ajak makai. Bila kami pun ajak makai, orang lain nak nulung kerja pun si dapat. Last dia pun seorang diri kerja. Pun jadi apa-apa kepada diri pun, sakitkah apakah, cuti panjangkah, siapa nak cover. Ya dipikir kami. Sebab akan datang tu mungkin akan cuti panjang lagi. So untuk ngelak masalah itu berlaku, kami coba untuk mempelajari Microsoft Excel. Belajar macam ni pakai Microsoft Excel, dan kami harap kita semua dapat belajar, sebab kita disuruh megang rekod. Mau mun kita nak mula kerja laju sikit dalam urusan rekod statistik apa indah, kita kena faham tentang Microsoft Excel. Ia je syaratnya. Apatah lagi kita ada sistem gini tu. Tapi ada sistem pun apa yang kami tangga, dannya akan copy paste kan data yang ke dalam Excel juga. Untuk dannya mula kiraan, untuk dannya mula laporan dalam bentuk pivot table kah, graf kah, apa yang dah semua. Memang dannya akan mindah ke dalam Excel juga. Sebenarnya penting Excel tu, Microsoft Excel. Mungkin kita faham, kita akan dapat nangga sebenarnya asas kepada platform untuk ataupun online sistem yang kebanyakannya bergerak seperti mana macam ni pengoperasian Excel tu. Banyak Excel tu yang pun kemudahan. Kita orang kena belajar. Kita sama-sama kena belajar memahami dan layannya. Untuk kami belajar dengan anak kami pun juga sebahagiannya, sebab anak kami ada belajar tu waktu dia sekolah menengah mari, sebabnya bahagian yang bidang sains komputer, belajar program lah. Daripadanya pertama sekali bila kita nak pakai Microsoft Excel yang boleh dipolah dalam bentuk database, ada form apa indah, ada VBA. Kelak lah kami lain kali kami explain pasal VBA apa indah. Kita kena savekannya ke dalam macro enable Excel. Kita save ke dalam Excel aja, ini asyik jadi. Itu memori contoh itu Excel. Kita kena save ke dalam. Apabila kita save kerja kita nak pergi save as. Di situ kita kena tukar macro enable workbook ataupun Excel binary workbook. Kita kena tukar ke siapa bila kita nak save nya. Bila kita orang mula nak bila kita ke office kah sini
bila kita buka Excel, kami sarankan, okey, kita buka Excel. Biasanya apabila kita pakai Excel yang biasa tu untuk kegunaan yang biasa kita lah, developer tu si akan aktif, si akan ada. So untuk kita memastikan supaya kita dapat molah macam tu, okey, tu yang dah ada VBA ya, developer aktif dah nyempun ikon developer tu, maka kami akan dapat muka tu nya. Kami dapat molah form, pakai kami entry data kami. Hanya akan dalam bentuk macam tu lah. Okey. Akan dalam bentuk macam tu. Untuk kami entry data. Data tu dah dipola tapi belum habis sepenuhnya lah. Butang carian lagi belum ada habis. Banyak dibantu oleh anak kami untuk molah tu. Dalam tu memaparkan rekod terakhir, exit, save, clear form, update, next record, previous record dan butang carian tu. Untuk kita ngisi data untuk apa yang kita nak masuk, contohnya buku BMKS. Kita masuklah satu persatu data ke dalam tu. Bila kita masuk data ke dalam tu, automatik table kita akan terisi. Ini automatik akan isi benda tu. Ataupun kita boleh terus ngisi di table tu pun boleh juga. Jadi untuk kita mengaktifkan Excel supaya dapat dipolah macam tu dengan borang apa yang dah semua tu, kita kena mengaktifkan nyempun developer. Cara nak mengaktifkan developer tu, kita pergi file, pergi kepada option, kemudian kita pergi customize ribbon. Okey, kami nama dah lah untuk Windows 2010. Untuk Windows 2007 nya ada lain sikit caranya lah. Di situ kita cari nyempun developer. Mun macam di situ nya ada di situ. Mun untuk 2010 nya ada di situ. Asalnya macam tu. Jadi kita klik ke developernya, tekan OK. Bawahnya dapat jadi. Mun 2007 si salah kami nya ada situ Excel option, klik Excel option, nya ada keluar situ customize ribbon. Ada senarai sia. Klik dulu. Customize ribbon baru nya akan aktif developer. Bawahnya akan keluar developer situ. Bila dah keluar developer situ, baru kita dapat molah yang macam ya tadi lah, yang ada propertiesnya, ada pergi ke kita dapat molah Visual Basic. Visual Basic tu ya project VBA project tu. Nah tu lah yang pakai molah form yang tadi. Sehingga menghasilkan form yang macam tu tadi. Okey, apa yang kami nak kongsi dengan kita sebenarnya, bila kita nangga benda tu, form tu, kadang-kadang ada hati kita rindu je nangga nak. Simple aja kita ngisi. Tu ada 19 IG text box. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. 19 IG text box termasuk tu 20 dan command boxnya ada beberapa IG situ. Walaupun nampak macam simple, kecil kejap, tapi kita tahu untuk menghasilkan form tu supaya nya dapat beroperasi seperti mana yang kita nak. Contohnya macam kita cari nama orang, kita klik nama orang, kita klik situ, nya akan keluar. Nya bukan setakat kita main pola-pola design aja. Link ke dalam yang macam ni kita orang mula skripnya, macam ni kita orang mula coding untuk menghasilkan benda yang jadi dapat beroperasi macam yang kita nak. Ialah yang paling susah, part yang paling susah. Kita macam tu untuk borang tu setakat tu kita nak tahu nyampun coding macam tu lah rupanya. Tu lah rupa coding yang dipola untuk menghasilkan user form yang supayanya beroperasi seperti mana yang kita kehendaki.
Contohnya apabila kita tekan next, dia akan pergi next. Semua yang kena atur macam tu. Coding tu namanya coding script. Ada kedak coding tu kami adalah kami faham, contohnya macam row, koma 1, row, koma 2, mi, txt, cmb, cmd, macam tu private sub, cmd next, dim last row, as long. Ada juga yang kami faham tentang yang pun coding-codingnya. Tapi untuk molah skrip ya secara penuh untuk menghasilkan apa yang kita nak dalam form kita, yang kami masih faham. Nak molah skrip ya susah sebenarnya. Sebab skrip nya bukan dapat dipolah kita main engkah ikut apa yang kita mau. Tapi nya mesti diingkah ngikut format dan formula yang dah disediakan. Tapi bukannya menyediakan sikit-sikitnya saya ada murid panduan kita yang terpaksa cari macam ni. Tapi syukurlah anak kami tahu benda tu, yang banyak ngajar, yang banyak nolong molah lah. Adalah beberapa benda yang kami faham sikit-sikit. Itulah yang pun untuk menghasil form itulah skrip yang harus kita pola. Cukup banyak. Dan apabila kami kopikan skrip ya ke dalam Word, Microsoft Word, ada 23 GB muka surat untuk menghasilkan. Itulah skripnya tu. Skrip yang ada 23 GB muka surat, bila kami copy pastekannya ke dalam Microsoft Word, bila kami paste ke dalam Microsoft Word, yang ada 23 GB muka surat untuk menghasilkan form yang macam ni tadi. Bukan senang. Jadi bila kita tahu, bila kami belajar benda tu, bila kami cuba molah benda tu, baru kami tahu sebenarnya molah benda tu bukanlah satu benda yang mudah. Amat susah sebenarnya. Bukan sebarang orang dapat duduk di situ mecah palaknya mikir tangga kita yang pun kod itu. Itulah yang pun skrip kita nak molah. Sigit koma aja kita salah engkah ataupun isi di engkah ke apakah, ataupun sigit tanda aja select nya akan jadi. Yang mesti exactly tune. Ialah cabaran sebenar molah tu. Sebab ya bila kami nanggar tidak molah tu, baru kami tahu. Padahal orang yang kadang-kadang nyaga rekod tu, adanya sekadar nyaga rekod, tapi ada jenis orang yang nyaga rekod tapi dia nak tahu macam ni rekod yang boleh terjadi, macam ni yang boleh sistem yang boleh terjadi untuk menghasilkan rekod yang bagus. Dan bila kita tahu ke arah yang disialah, baru sedar dalam diri kita macam ni kita menghargai orang lain, bahawa walaupun yang hanya duduk di depan komputer, kerjanya ngisi berekod, kerjanya ngisi mikul barang berat, tapi kerjanya menyakitkan kepala. Mikir kod-kod tu nang surrender lah. Tak dikira. Mun saya ada minat yang kuat, saya dapatlah malah tu. Alhamdulillah bila kami tahu yang beri kesedaran pada kami bahawa orang yang kita tangga kerjanya senang, hakikatnya belum tentu kerjanya senang. Orang yang kita tangga kerjanya amat susah, kerjanya amat payah, belum tentunya dia amat payah. Apapun kerja tu kita harus respect each other dan kena bekerja lah. Ambil ia sebagai amanah dan tanggungjawab. InsyaAllah kita orang boleh tahu, boleh belajar dengan mudah. InsyaAllah. Coba. Good luck.